Assalamualaikum dan selamat pagi. Bersempena dengan World Diabetes Day atau Hari Diabetes Sedunia, HCTM bersama dengan Novo Nordisk dengan bangganya menjemput MasterChef Malaysia season pertama, Dr. Izani yang juga merupakan seorang doktor gigi, akan menunjukkan tiga resepi macam mana pesakit diabetes dan juga penjaga kepada pesakit diabetes boleh menyediakan makanan, dan juga untuk wanita bekerja seperti saya. So kita akan bermula dengan resepi ayam dulu. Ayam masak apa tu Dr. Izani? Kita ada 3 resepi. Okey. Kita ada ayam, kita ada salad bersama ayam tu nanti, dan juga saya ada dessert iaitu chia seed pudding. Tapi saya nak mulakan dengan chia seed pudding ni dulu. Sebab sementara kita nak masak bahan lain, kita nak bagi chia seed pudding ni sejuk. So kita mula dulu dengan chia seed pudding. Komplit, siap ada dessert. Okey. Kita mulakan sekarang. Jadi this is the superfood kan, chia seed ni. Mungkin Prof boleh explain sikit chia seed ni, apa dia punya power ni. Chia seed ni kalori dia rendah. Kalau cakap dengan orang yang merawat kencing manis atau doktor diabetes macam saya ni, biasanya kita kata kita nak makanan yang berkalori rendah untuk pesakit diabetes. Dan dia juga adalah dalam golongan nuts atau kacang kan. Jadi dia high fiber. Jadi superfood yang saya nak pakai ni iaitu chia seed. Walaupun kecil, nampak sikit je, kita pakai sikit je, tapi nutrisi dia tinggi kan. Jadi ni adalah setengah cawan. Masukkan dalam periuk. Berapa banyak susu nak masukkan? Jadi susu dia adalah 4 kali ganda chia seed ni. Jadi setengah cawan kita pakai 2 cawan susu. Susu rendah lemak ya perempuan, lagi sihat. Lagi sihat. Tu. Okey, api buka. Okey, cawan. Okey. Okey. Jadi kita hidupkan api. Okey, dan biarkan susu tu panas sehingga hampir mendidih. Okey. Dan kita akan biarkan chia seed ni berendam di dalam susu yang panas ni. Okey. Api kecil aja. Api kecil ataupun tak kisah, sebab kita nak bagi dia naik sampai hampir mendidih. Jadi sebenarnya ada 2 cara kita boleh buat chia seed pudding ni lah. Sama ada kita masak dia ataupun kita boleh buat dia cara overnight oats. Which is kita rendam saja dalam liquid dia, sama ada susu ataupun susu soya ataupun air saja pun boleh. Dan kita biarkan dia dalam peti sejuk semalaman, dia akan jadi kembang juga. Ataupun boleh juga orang yang buat overnight oats campur dengan chia seed juga. Agak-agak berapa minit tu? Sampai susu ni hampir mendidih dalam 5 minit macam tu. Kita kena tengoklah, kena jaga. Tak nak dia kacau sentiasa supaya tak berbuku ya. Sebab chia seed nanti bila dia mula kembang, dia akan melekit. Sebab dia kan dia akan jadi chia seed nanti dia akan kembang, dia akan serap liquid ni, dia akan kembang, dia akan jadi macam gel dekat luar dia. So macam biji selasih, macam sagu, macam tu kan. Jadi apa yang sebenarnya bila chia seed tu dia kembang, kandungan fiber dia tu, betul tak? Jadi untuk kesihatan dan rasa kenyang cepat betul, kan? Rasa kenyang. Chia seed ni berasal dari mana? Saya ni tak pernah makan chia seed ni. Kali ni boleh cuba chia seed. Betul. Chia seed ni sebenarnya adalah jirin yang asalnya daripada South America, dari yang buat Aztec dulu, ni daripada diorang asalnya lah. Tapi sekarang ni memang dia dah jadi trend untuk makanan kesihatan, betul tak? Sebab dia high fiber, jadi semua orang dah start gunakan lah dalam masakan. Jadi balik saya pun boleh try. Jadi apa pentingnya high fiber tu? High fiber sebab bila kita makan kan, dia tak diserap, gula tak diserap dengan cepat. Jadi paras gula tu untuk pesakit diabetes dia tak naik. Betul kan? Walaupun chia seed ni sebenarnya kalau kita nak beli agak mahal, tapi boleh digunakan dalam kuantiti yang sikit lah. Kalau kita buat puding pun sebenarnya kita dapat banyak. Kita boleh makan beberapa kali lah. Ataupun kita boleh pakai
kering pun boleh. Kadang-kadang orang buat smoothie ataupun pagi-pagi Dia buat taburkan breakfast, aja. dia tabur saja. Okey. Bagus ni. Dan dia nampak macam tak berapa menarik, tapi bila kita makan sangat sedap. Kita kena tahu macam mana dia kita tak nak rasa pahit. Saya dia tak pernah dia makan. tak ada rasa sebenarnya. Okey. Cuma dia punya tekstur. Okey, dah saya stop api. Dan nampak tak dia dah mula pekat. Jadi kita akan biarkan dia. Memang nampak pekat tu. Nampak tak dia dah lain tekstur dia dah mula serap. Liquid tu. Okey. Okey. Jadi saya masukkan ke dalam mangkuk lain ni. Mangkuk yang besar, satu mangkuk je. Satu mangkuk. Okay. Dan kita nak tambahkan dia punya perisa lah. Okey, jadi kepada chia seed ni tadi yang dah kembang ni, dah mula kembang, kita nak tambahkan juga yogurt. Dan Yogurt rendah lemak. Yes, rendah lemak ataupun yogurt. Okay. Panas-panas tu boleh campur terus Boleh, yogurt, tak apa. Okey. Dan juga dia punya sweetener adalah madu lah. Untuk ni adalah option yang lagi sihat lah daripada kita pakai gula kan. Berapa banyak madu tu kita nak? Okay, secukup rasa. Kita lipat sikit, nanti kita rasa dulu. Ya, ada orang suka kurang manis, ada orang suka atas manis. masing-masing lah. Atas masing-masing. Ya, kita buat dia dessert, tapi sebenarnya boleh makan sebagai breakfast, sarapan kan. Boleh simpan dalam fridge kan? Boleh simpan dalam fridge, mungkin tahan dalam 3-4 hari macam tu, kan. Still okay. Okay. Bagus untuk wanita bekerja. Betul. Ni musim-musim MCO kan, tinggalkan dekat rumah untuk anak-anak. Betul. Okay, jadi ini dah siap, kita nak simpan dia dalam peti sejuk. Seeloknya memang kalau kita boleh tinggalkan setengah hari macam tu, dia akan lagi set lah, cantik dia punya tekstur. Tak apa. Sekejap lagi pun kita akan tengok dia dah lebih pekat dan lebih set lagi dia punya tekstur macam puding. Okey. Okey. Jadi tadi resipi pertama kita dah mulakan dengan dessert. Dan ni kita nak buat kita punya makanan utama pula. Kita buat ayam bersalut oats. Oat crusted chicken. Okey. Jadi sesuatu yang lain, tapi kita nak masukkan unsur sihat sikit pada hidangan ayam kan. Selalunya apa ayam dia unsur sihat tu? jadi kita pakai oats dalam kita punya salutan. Selalunya kalau ayam goreng tu mestilah kita pakai minyak yang banyak, salut tepung semua kan. Jadi hari ni kita buat sesuatu yang lain. Kita buat shallow fry dan kita pakai chicken breast, iaitu dada ayam yang lean, low fat kan. Jadi daging tu kurang lemak. Tak ada minyak pun semua. sikit, shallow fry. Sikit, kita shallow fry. Okey. Jadi kita mulakan, saya nak sediakan saya punya chicken breast ni dulu. Okey. Jadi untuk chicken breast ni kita dah beli yang skinless dan boneless lah. Pakai glove dulu. Kita nak handle barang mentah ni. Jadi untuk sebab ayam ni dia agak tebal, chicken breast ni kan, nampak dia tebal macam ni. Jadi saya nak bahagi dia dua. Jadi dia masak sekata dan lagi cepat. Sebab nanti kalau tak dia dah luar dia masak, dalam dia tak masak kan. Jadi kita nak belah dia dua. Kita panggil dia, kita butterfly the chicken breast lah. Jadi kita nak belah dua dari tepi chicken breast ni. Nipiskan dia. Dia nampak dia nipis. Nipis dan cepat dia masak. Lagi sekata. Ini yang terakhir. Okey, so lepas ni kita nak buat apa? Jadi saya nak marinatekan ayam ni. Okey, kita masukkan dalam mangkuk besar ni. Bahan marinate kita adalah jadi marinate dia pun kita akan pakai bahan yang natural. Saya nak pakai bawang putih, saya nak pakai lemon zest, dan juga seasoning lah, kita pakai chili powder, garam sedikit dan juga black pepper. Saya minta Lala tolong tumbukkan bawang putih ni dalam 3-4 ulas. Kalau saya suka bawang putih banyak, lagi sedap. Dan saya pula nak parutkan kulit lemon ni ke dalam kita punya ayam. Ni nak tumbuk hancur ataupun tak perlu terlalu hancur.
Okey, cantik. Okey. Bau tak dia punya bau lemon ni bau kan? lemon. Jadi lemon ni sebenarnya dia punya perasa sebenarnya daripada dia punya zest ni. Itu yang menimbulkan dia bau. Dan orang kata cakap kulit lemon pun sihat. Terus masukkan ya. Masukkan sekali. Perlukan sedikit juga dia punya jus. Kita tak guna bawang merah ya di sana? Boleh juga kalau nak, tapi saya rasa kalau untuk marinate, bawang putih pun dah cukup. Okey. Dan juga kita letak dia punya seasoning lah sekarang ni. Jadi sedikit garam sebagai seasoning dia. Macam seasoning pun kita perisakan secukup rasa lah. Okey. Kita ada chili flakes ataupun chili powder ni. Bagi dia pedas-pedas sikit. Sebenarnya kita boleh letak apa-apalah. Dia punya campuran dried herbs ke apa kan. Kalau kita suka, kita boleh letak mengikut kita punya selera lah dan kreativiti. Kita boleh marinate ni macam-macam cara. Okay, dan juga Semua secukup rasa. Cukup rasa. Dan juga black pepper. Black pepper pun sikit. Cukup rasa. Cukup rasa. Seeloknya kalau kita dah buat macam ni, kita dah marinate dia, kita biarkan dia mungkin setengah hari ataupun semalaman pun boleh dalam peti sejuk, dan rasa dia mungkin akan lagi masuk. Jadi kita gaulkan rata. Saya pakai sarung tangan ni supaya pakai tangan. Senang. Dia bagi rata. Nak bagi dia urut. Urut bagi dia punya rasa tu masuk. Okay. Lagi banyak bawang putih lagi sedap. Lagi sedap. Okay, bila kita dah siap marinate dia macam ni, ataupun kita dah biarkan dia semalaman, dia ada rasa dia betul-betul mesra. Dah nampak rata dah. Nampak rasa dah kan? Sebati, okey. Kita nak buat proses untuk crumbing dia pula. Okay. Dah siap kita marinate, kita nak buat proses crumbing pula. Kita nak salut ayam ni dengan oats. Tapi sebelum tu kita kena bagi dia untuk lekat oats tu, kita nak letak susu dengan telur juga. Okey, susu rendah lemak. Okey, kita letakkan sikit je susu ni, tak perlu banyak sangat. Okay. Dan juga kita punya telur lah. Dia akan bagi dekat oats tu tadi. Dah lagi nampak. Inviting orang cakap. Belum lagi disalut dan digoreng. Baru dia punya salutan pertama. Kita pindahkan dia ke sini. Kita nak letak kita punya saduran oats ni dekat dalam pinggan yang lepeh sikit lah. Senang kita nak ni. Saya pakai ni adalah roll oats ataupun whole oats lah, yang sebiji-sebiji dia punya biji ni. Kalau oats yang instant boleh pakai? Pun boleh juga, tapi saya rasa ini seeloknya kita pakai whole wheat kan. Dalam kita punya dietary kita banyakkan lagi whole wheat. So ini adalah satu whole grain lah. Kita salah satu cara kita boleh tambahkan kita punya ni lah dalam kita punya dietary kan. Kita season juga kita punya ni, maknanya kita kena letak garam sikit secukup rasa. Secukup rasa. Dan kalau nak cili tadi pun boleh juga. Dan juga black pepper. Berapa banyak ni letak? Itu pun secukup rasa. Kalau suka pedas, suka ada heat tu, boleh letak banyak. Okey. Alright. Tak boleh makan? Boleh, betul. Kita rasakan dia. Kita boleh ambil ayam kita, letakkan aja atas letakkan oats dulu. Dan kita salutkan dia. Pusingkan dia, ratakan dia, dia melekat rata.
kita dah cantik. Nampak dia salut cantik. Tepek-tepek dia lah bagi dia melekat rata kat situ. Dia masak dia. Okey, jadi kita gunakan periuk kuali non-stick ni supaya dia tak melekat lah. Senang untuk kita masak dan juga tak perlukan banyak minyak. Okey, minyak pun sikit Minyak saja. pun sikit je untuk bagi ada dekat dia punya base je. Kita penaping, letak sedikit minyak. Okey, jadi dengan cara kita pakai kuali yang non-stick dan juga kita letak minyak sedikit ni, lebih sihat lah kita punya option pemakanan ni kan. Okay. So minyak memang kita guna sikit macam sikit je. tak ada minyak. Betul, tak perlu minyak banyak sebab kita tak nak tenggelamkan dia. Kita tak nak deep fry dia. Okey. Just at the base supaya dia ada boleh garing je. Okey. Okay. Sebab masalahnya kita lauk-lauk kita selalunya ayam kita banyak yang bergoreng, ikan kita bergoreng deep fry, minyak banyak kan. Itu yang lemak banyak tu. Betul. Okey. Panas. Sudah rata. Okey, dah panas ni. Kita ratakan sikit minyak dia. Okey, masukkan. Ada bunyi dia sizzling. Jadi kita letakkan dekat tempat yang ada minyak tu, lepas tu saya gerakkan dia. Okey. Jadi ambil minyak sikit je lah. Minyak sikit je. Kita biarkan api dia sederhana. Kita nak masak dia supaya dia masak sampai dalam. So kita tak nak luar dia dah hangus tapi dalam dia tak masak lagi kan. Okey. Biar api sederhana saja. Okey. So biarkan dan kita akan terus masak dia mungkin dalam 3-4 minit. Jadi kita akan masak dia sampai kita boleh nampak dari tepi ni warna putih tu dia dah naik sampai hampir ke atas dan kita boleh terbalikkan dia. Okey, sekejap je sebab kita dalam guna ayam. Betul. Dan kita ayam tu kita lepiskan. Dan chicken breast ni sebenarnya dia akan kering cepat kalau kita overcook dia. Jadi kita tak nak overcook dia. Kita nak biar dia juicy kat dalam tu. Walaupun sebenarnya kita guna chicken breast. Okey. Dalam 3 minit ni kita biarkan dia masak. Jadi kita angkat sikit. Tengok kat bawah dia. Tengok dia dah warna dia. Okey, nampak warna dia. Okey, dah mula nak keemasan ni. Tapi tak apa, kita biarkan sikit lagi bagi dia lebih perak. Okay. Sebab api kita kecil kan, jadi dia lambat perak. Okey, jadi ayam kita sebelah pun dah masak dan saya nak balikkan dia. Bau pun dah ada. Okey, jadi yang sebelah lagi pun kita dah masak dalam 3 minit. Okey. Kita tak nak dia selalu masak always sebab kita akan letakkan dia dalam pinggan dan kita tutup dengan aluminium foil. Supaya dia panas. Dia akan terus masak sebenarnya kat dalam tu. Okay. Itulah caranya kita nak masak chicken breast, nak bagi dia juicy. Kalau tak kita masak dia sampai terlalu kering, air dia semua pun dah keluar kan. Okay, jadi dah masak ni, kita padamkan api. Oh, itu rahsia dia. Itu rahsia dia. Jadi dia akan kekal panas kat dalam ni. Kita terus masak sampai dia punya dalam lah. Okay. Kita tepikan dulu. Dah siap kita punya hidangan utama ni. Kita punya hidangan ayam. Jadi kita nak biarkan ke tepi dan kita nak buat kita punya salad pula yang kita makan sekali. Yang akan dimakan bersama. Okey. Okey, jadi kita nak buat salad yang kita makan sekali dengan ayam tadi tu. So salad ni istimewa sebab saya pakai elemen buah-buahan juga dalam dia. Jadi kita pakai dressing, kita buat sendiri dressing tu menggunakan buah-buahan. Saya pakai nangka hari ni. Sebenarnya dressing ni kita boleh buat dengan apa-apa buahan yang macam mangga kita boleh pakai. Jadi dia pisang kita boleh pakai. Jadi dia menjadi base kepada dressing. Salad. Yes, daripada kita gunakan dressing yang siap kita beli, terlalu banyak trans fat, preservatif, garam, rasa semua kan. Jadi kita buat sendiri natural, pakai bahan yang natural juga. Okey. Jadi kita pakai blender je sebenarnya. Dressing ni semua senang saja. Okey.
minta tolong Prof kalau nak pakai dia. Okey, kita akan potong. Kita potongkan asal boleh blend lah dekat dalam blender ni. Letak dia. Terus kita potong. Masuk je dalam blender terus. Okey, tu dia punya base lah. Kita pakai buah nangka ni. Lepas tu kita nak masukkan dia punya aromatics. Dia punya rempah-rempah dia. Ada Dekat rempah sini. juga. Ada sedikit halia. Halia muda. Halia muda. Bawang putih. Kita potong aja untuk masuk dalam blender. Kita akan blend. Dan cili padi. Cili padi. Ini untuk rasa pedas sikit. Untuk rasa pedas lah. 1 biji cili padi. Satu biji cili padi dan juga kita pakai cili merah juga untuk bagi warna dia. Untuk color dia. Okay. Ni terpulang lah. Kalau suka lagi pedas, boleh tambah lagi cili padi. Kalau nak suruh budak makan salad, jangan letak cili banyak. Kita nak suruh budak-budak makan salad. Ni boleh letak dalam. Boleh terus masuk dalam blender. Dalam salad dia punya daun-daun saya nak letak daun ketumbar. Tapi kita sayang ni akar dia ni banyak, dan sebenarnya bahagian akar dan batangnya adalah yang banyak perisa, banyak nutrisi dan bau dia harum. Jadi kita gunakan akar dia ni untuk masuk dalam kita punya salad dressing. Kita daun blend saja. kita tak ambil. Daun ni kita pakai untuk masuk dalam salad. Okey. Jadi kita potong. Okey, jadi daun dia ni kita simpan, kita nak pakai dalam salad kita nanti. Akar dia yang kita blend. Betul. Akar dan batang tu jangan buang. Kalau kita masak untuk kita goreng-goreng sayur ke apa kan, goreng sekali dengan akar dia ni, dia punya bau dan rasa tu memang sedap. Okey, baru saya tahu. Okey. Ni daun ketumbar. Daun ketumbar. Jangan silap dengan daun sup ya. Bau dia lain, rupa sama. Rupa sama. Lepas tu kita nak tambahkan yogurt rendah lemak tadi. Kita ada dia punya perisa masam daripada limau, perahan limau, masin daripada kita pakai fish sauce. Dan juga nak balancekan manis dia, kita tak madu sikit. Okey. Secukup rasa madu. Secukup rasa. Lebih kurang 2 sudu madu ni. 2 sudu yogurt. Kita tengok tekstur dia nanti macam mana. Dia kita blend dulu. Kalau kita perlu kita tambah lagi. Okey. Serah limau. Sekejap pun dia kecil. Kalau tak nanti dia ada baik. terus dalam dia. Terus. Jadi salad ni dia punya dressing dia ada masam, ada manis, ada masin, ada rasa herbs kan. Bau dia pun dah sedap. Limau nipis. Ketumbar. Berapa banyak limau nak letak? Kita mungkin letak sebiji dulu. Okey, limau lagi. Okey, letak semua. Jadi untuk buat dressing ni kita pun kena ikut rasa sebenarnya. Dia punya kuantiti tu bergantung pada berapa banyak lah kita buat kan. Jadi kita dah ni kita kena ikut rasa dia. Okay, untuk perisakan dia punya masin, fish sauce, sos ikan. Agak-agak je lah, cukup rasa. Agak cukup rasa. Dan juga untuk bagi ada sikit manis, sedikit madu. Okey. Okey, kita nak blendkan dia, pisahkan dia. Okey, nampak dah lumat, dah smooth kan? Kita rasa dulu, kita nak tambah lagi apa-apa dia punya seasoning kan? Okey. Saya rasa dah cukup dah. Dia punya rasa asli daripada nangka, manis-manis, lepas tu dia punya herba-herba yang lain tu semua dah sedap dah. Okey. Jadi kita bolehlah masukkan kita punya bahan-bahan salad ke dalam mangkuk ni. Kita akan gaul sekali nanti. Okey, dah siap kita punya dressing ni.
kita nak campurkan dia dengan bahan-bahan salad kita lah. Okey, jadi kat sini saya ada pelbagai-bagai jenis ulam. Jadi kita tak perlu pakai yang mahal-mahal pun. Tak perlu nak fikir salad-salad Mak Saleh ni kan. Sebenarnya ulam-ulaman kita kat Malaysia ni Dah cukup. Dah cukup dan lagi kaya dia punya khasiat kan. Dan juga is sourced locally lah kan. Jadi kita ada boleh juga campur-campur lah. Dari saya hari ni kita juga pakai daun salad romaine lettuce ni. Kita pakai timun, kita pakai kacang botol, dan daun yang ulam yang saya pakai, kita pakai daun selor. Daun selor. Daun selor. Kita ada daun selor. Okey. Kita ada daun selasih. Daun ketumbar daripada yang lebih kita buat dressing tadi. Bawang, cili, timun, tomato, apa sahaja sebenarnya kita boleh letak dalam kita punya salad. Ikut Mix apa yang salad kita jumpa, semua. ikut apa yang kita ada dalam fridge tu, kita boleh campur saja. Okey. So boleh kita nikan dulu dengan salad ni. Okay, salad kita. Daun salad ni kita boleh koyak kasar je, Kasar, biar dia chunky, tak apa. Habiskan kan? Tak payah, jangan sikit cukup. Jadi kita Macam ni je. jadi kasar-kasar. Boleh petik-petikkan daun selasih ni. Besar-besar betul. Besar-besar. Okey, Baik, siap. tomato. Okey, boleh potongkan juga. Kita boleh campurkan daun-daun dia. Daun saja. Daun. Daun ketumbar. Dan saya tengah potong tomato ni. Dan Boleh pakai tomato biasa, tomato cherry pun boleh. Kita belah dua sahaja. ini daun ketumbar. Jadi salad kita akan jadi berwarna-warni, berbagai jenis sayuran Dan bau yang harum. bau yang harum dengan berbagai ulam dan herba yang kita pakai. Okay. Dan kacang botol. Okay, kita ada bawang Bawang besar. besar, bawang merah. Bawang ni kita potong halus-halus lah, nipis-nipis supaya tak terasa sangat bawang mentah dekat. Aku letak banyak-banyak daun ketumbar. Sebenarnya ketumbar ni saya punya favourite herb. Jadi memang dalam semua masakan saya mesti kalau boleh nak. Bawang, tengok nampak sekarang dah berwarna-warni kita punya salad kan. Purple ada merah. Okay, apa lagi kita boleh letak? Kita Bawang nak putih. letak Cili. cili merah, cili potong pun boleh juga. Juga habis sekali daun selong. Sebenarnya boleh lagi tambah apa-apa sahaja herbs yang kita ulam-ulam yang kita nak pakai. Ulam raja, ulam pegaga, daun pegaga pun boleh juga. Kita kasar-kasar sajalah. Kadang-kadang kat rumah kita ada je pokok-pokok herba ni semua kan, tapi kita jarang pakai, tak tahu nak buat apa kan. Jadi kita boleh je masukkan dalam salad kita. Tambahkan kita punya variety, variasi dalam kita punya diet kan, dalam masakan kita. Perlu pergi ke pasar. Belakang rumah dah ada. Ini semua dia punya sayur-sayuran. Okey, dah siap kita punya salad ni. Bolehlah kita tuangkan kita punya dressing. Yang kita tunggu. Ini dia kita punya dressing yang istimewa. Kita pakai
buah-buahan. Semua natural dalamnya. Okey. Campurkan dan kita akan gaulkan. Gaul. Dressing tu secukup rasa. Secukup rasa. Jadi kita nak gaul salad ni pun biarlah lembut-lembut sikit, kalau tak dia hancur kan. Jadi kita ambil yang bawah ni, kita bawa ke atas. Ambil yang Dia bawah. sekata. Ambil sekata, kita bawa dia naik atas. Dan last sekali, saya suka juga nak letakkan jagung. Okey. Kalau ada jagung rebus ke apa. Tapi yang ni hari ni untuk kita punya lemon, kita pakai jagung dalam tin ni lah. Dia juga menambah kenyang, betul tak? Okay. Kenyang dan juga cantik Cantik, warna kuning. warna kuning. Colourful salad kita. Jadi lebih sedap dan lebih sihat daripada salad dressing yang kita beli di pasaran kan. Buat sendiri saja. Betul. Semuanya tak ada bahan Tak preservatif. ada, betul. Okey. Bila siap, okey, kita bolehlah hidangkan kita punya salad ni dengan ayam tadi. Okey. Ini ayam tadi kita boleh potong saja. Ya, lagi cantik. Cantik. Ayam ni lembut dan juicy dalam dia. Okey, masukkan Nak servekan dia, hidangkan dia. ayam tu tak nampak kering. Sangat juicy. Dia punya oats tu pun Dia taburkan di atas. dia tak membazir. Kita hidangkan salad kita bersama dengan ayam ni. Jadi ni hidangan untuk sharing lah. Okey. Sebab kita buat hidangan besar kan. Letakkan salad di sebelah ayam. Okey. So ni tak ada karbohidrat ni. Mungkin ada sikit daripada oats lah. Itu saja. Tapi itu pun karbohidrat yang kepada apa? High fiber, high eh? fiber. Tak irisan limau. Kita ada daun selasih yang nampak segar buka ni. Cantik ni. Kita hiaskan sekali. Jadi semua bahan-bahan yang memang kita dah ada dalam salad kita ni. Okey. Okey, itu dia. Inilah dia. Ayam yang kita salutkan dengan oats tadi dengan salad bersama dressing buah nangka. Okey, special buah nangka. Okey. Okey, inilah rupanya chia seed pudding ni lepas kita dah simpan dalam fridge tadi, dia dah kembang, dia dah serap. Macam jelly. Macam jelly, betul. Jadi kita nak masukkan dalam mangkuk puding, dalam bekas puding kita ni. Sebab banyak yang kita nak. Baiklah. Jadi dah besar macam ni. Nampak mengenyangkan. Okey. Kita hiaskan dia. Nak pakai strawberry. Potong strawberry. Empat ni. Ini pun terpulang lah untuk hiasan ni sebenarnya ikut kita punya selera lah apa yang kita nak letak. Kita boleh pakai pelbagai buah-buahan.
kita ada juga buah blueberry. The berries. Sebab chia seed pudding ni dia creamy kan, jadi kita potong dia dengan buah-buah yang masam. Dan juga satu lagi saya nak pakai dark chocolate, coklat hitam. Jadi inilah cara kita boleh indulge ataupun kita enjoy coklat dan sebagainya, tapi kita pilih yang terbaik. Macam ni kita pakai 70% koko, coklat yang gelap, yang gula dia kurang. Dan sebenarnya dark chocolate pun ada antioxidant properties juga kan. Okay. Dan untuk kita tunjukkan ini chia seed pudding, kita nak tunjukkan dia punya biji asal chia seed tu. Kita taburkan sikit. Jadi inilah menu World Diabetes Day yang disediakan oleh Master Chef kita, Dr. Izani. Sangat simple untuk dibuat dan kalori pun tak banyak. Rasanya ayam dalam 360, salad 126 lebih kurang, dan ni dalam puding dalam 360. So total masih kurang daripada 1000 kalori bila kita nak makan and enjoy bila dah penat bekerja. Dan juga sesuai sangat untuk sakit-sakit diabetes kan, sempena kita sambut hari diabetes sedunia ni. Jadi Dr. Izani, terima kasih kerana menerima jemputan HCTM dan juga Novo Nordisk dan menunjukkan resepi yang simple tapi berkhasiat ini. Dan semoga menjadi inspirasi lah, sebab resepi ni mungkin simple, tak perlu ikut sebiji-sebiji macam ni pun, dan kita boleh ambil inspirasi untuk kita buat masakan lain juga daripada idea ni. Alright, terima kasih. Terima kasih Prof. Laila. Thank you.